Tengok bab apa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang dijinakkan hati mereka dan selain mereka dari harta khumus dan seumpamanya. Hadisnya telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid daripada Nabi SAW. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab dan Urwah bin Az-Zubair bahwa Hakim bin Hizam berkata, Hakim bin Hizam menceritakan, saya pernah meminta kepada Rasulullah SAW, dia memberikan kepadaku. Kemudian saya meminta kepadanya lagi, fa'atani, dia memberikan kepadaku. Thumma qala, kemudian dia berkata, wahai Hakim, harta ini, sesungguhnya harta ini khadiratun hulwatun, hijau dan manis. Sesiapa yang mengambilnya bisakhawati nafs, dengan hati yang tenang, dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang terbuka, burika lahu fih, diberkati kepadanya pada harta itu. Dan sesiapa yang mengambilnya bi israfi nafs, dengan ketamakan jiwa, lam yubarak lahu fih, nascaya tidak diberkati kepadanya pada harta itu. Dan dia menjadi seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang-kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hakim berkata, saya pun berkata, wahai Rasulullah, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan sebenar, saya tidak akan meminta apa-apa pun, saya tidak akan meminta dengan sesiapa pun sesudahmu, apa-apa benda pun, hatta ufariqad dunya, sehingga saya meninggal dunia. Abu Bakar pernah memanggil Hakim untuk memberikan pemberian kepadanya, tetapi dia enggan menerima apa-apa daripada Abu Bakar. Kemudian Umar memanggilnya untuk memberikan kepadanya, dia enggan menerima daripadanya. Faqala, Sayyidina Umar pun berkata, wahai orang-orang Islam, saya telah kemukakan kepadanya hak yang Allah telah berikan kepadanya dari harta fai ini, tetapi dia enggan mengambilnya. Hakim tidak meminta, Hakim tidak meminta dengan sesiapa pun apa-apa benda selepas Nabi SAW wafat, sehinggalah dia meninggal dunia, hatta tuwaffiya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Umar bin Al-Khattab berkata, ya Rasulullah, saya ada nazar untuk beriktikaf satu hari semasa jahiliyah. Nabi SAW menyuruhnya menyempurnakannya. Qala, kata perawi lagi, Umar telah mendapat 2 orang hamba saya perempuan daripada tawanan Hunain, dan dia meletakkan kedua mereka di salah sebuah rumah di Mekah. Qala, kata perawi, selepas itu Rasulullah SAW memberikan pengampunan kepada tawanan Hunain. Mereka pun mula berlari-lari di lorong-lorong yang di Madinah. Faqala Umar pun berkata, wahai Abdullah, lihat apa ini, apa berlaku ni, gegen. Faqala Abdullah bin Umar pun berkata, Rasulullah SAW telah mengampunkan tawanan perang. Qala, kata Umar, pergilah kamu lepaskan 2 orang hamba perempuan itu. Qala Nafi' berkata, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umrah daripada Ji'ranah. Sekiranya dia telah melakukan umrah, tentu tidak tersembunyi kepada Abdullah. Jarir bin Hazim menambah riwayat daripada Ayyub, daripada Nafi' daripada Ibn Umar, wa qala minal khumus. Jadi Sayyidina Umar tak dapat tadi 2 orang hamba tadi minal khumus, daripada harta khumus. Qala wa rawahu Ma'mar an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar fi an-nadhri. Sayyidina Umar kata dia ada kena iktikaf satu hari semasa jahiliyah, yakni dalam nazarnya. Walam yaqul yaumin, tapi dalam sanad ini mengikut riwayat isnad ini tidak disebut pula satu hari itu. Mana saya ada bernazar untuk iktikaf, begitu saja, tak ada satu hari. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amr bin Taghlib, katanya Rasulullah SAW telah memberikan kepada satu golongan orang dan tidak memberikan kepada golongan yang lain. Orang-orang yang tidak diberikan itu semacam merungut, atabu alaih, merungut terhadap Nabi SAW.
Faqala inni u'ti. Nabi SAW pun berkata, saya berikan kepada satu golongan yang saya takut kecenderungan mereka kepada kekufuran, ataupun saya bimbang mereka akan meninggalkan Islam, dan kegelisahan mereka. Wa akilu qauman, dan saya biarkan orang yang saya biarkan satu golongan orang kepada kebaikan dan kekayaan jiwa yang Allah telah letakkan di dalam hati mereka. Di antara mereka ialah Amr bin Taghlib. Maka Amr bin Taghlib berkata, tidak lebih baik bagiku kerana satu ucapan Rasulullah SAW itu aku mendapat walaupun humran na'am, yakni unta merah. Zada Abu Asim. Abu Asim menambah dalam riwayat ini daripada Jarir, katanya sami'atul Hasan yaqul haddatsana Amr bin Taghlib. Sebab tadi riwayat haddatsana Amr bin Taghlib, tadi haddatsani Amr bin Taghlib, ni haddatsana Amr bin Taghlib, bahawa Rasulullah SAW dibawakan kepada baginda harta ataupun tawanan perang. Faqasamahu bihadza, faqasamahu, maka Nabi SAW pun membahagilah harta tadi ataupun tawanan tadi bihadza, mana bihadzal hadis al-mazkur, serupa dengan hadis tersebut tadi juga lainnya, cuma beza situ. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW bersabda, aku memberikan kepada orang Quraisy untuk menjinakkan mereka kerana mereka itu baru meninggalkan jahiliyah atau baru saja dengan jahiliyah. Ini baru saja meninggalkan jahiliyah, baru saja memeluk agama Islam lah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa orang Ansar berkata, yakni ada beberapa orang Ansar berkata kepada Rasulullah SAW, bila Allah memberikan faid kepada Rasulnya dari harta Hawazin, apa yang Allah atau sebanyak mana yang Allah telah berikan kepada baginda, maka baginda mula memberikan kepada beberapa orang Quraisy 100 ekor unta. Mereka pun berkata, yakni golongan Ansar tadi, yaghfirullah, semoga Allah mengampunkan Rasulnya, dia memberi kepada Quraisy dan membiarkan kita, padahal pedang kita masih lagi menitiskan darah mereka. Kata Anas, perkara itu, cerita itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kata-kata mereka itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka baginda menghantar orang kepada orang-orang Ansar. Baginda mengumpul mereka dalam satu kubah daripada kulit. Baginda tidak memanggil sesiapa pun orang lain selain daripada mereka. Bila mereka sudah berkumpul, Rasulullah SAW datang. Baginda pun bertanya, apa cerita yang telah sampai kepadaku dari kamu ini? Maka orang-orang yang bijaksana di kalangan mereka berkata, amma dzawu ra'yina, adapun orang-orang yang cerdik di kalangan kita, wahai Rasulullah, mereka tidak ada kata apa-apa. Hanya ada beberapa orang yang muda belia ni di kalangan kami, mereka berkata, semoga Allah mengampunkan Rasulnya, dia memberikan kepada Quraisy dan meninggalkan orang-orang Ansar, sedangkan pedang-pedang kita menitiskan, yakni masih lagi menitiskan darah mereka. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, inni u'ti rijalan, aku berikan kepada beberapa orang yang mana baru meninggalkan kekufuran, baru saja mereka itu meninggalkan kekufuran. Tidakkah kamu puas hati orang lain pergi membawa harta dan kamu kembali ke rumah kamu membawa Rasulullah SAW? Demi Allah, apa yang kamu bawakan itu lebih baik daripada apa yang mereka bawakan. Qalu bala, mereka kata, tentulah wahai Rasulullah, qad radina, kami telah puas hati. Maka Nabi SAW pun berkata kepada mereka, nanti kamu akan melihat sesudahku ithratan ataupun usratan syadidatan, sikap melebihkan orang lain, sikap melebihkan orang lain,
yang begitu getara sekali. Fasbiru, tetapi kamu hendaklah bersabar sehingga kamu menemui Allah dan Rasulnya di Haud. Kata Anas, kami tidak sabar. Ini kita tak sabar. Kita golongan Ansar lah. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im bahawa ketika dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, ada lagi dalam keadaan kami pulang dari Hunain, orang-orang Arab, orang-orang Ulu melekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa hundur kepada pokok samurah. Hatta tarruh, sehingga mendesak baginda hundur ke pokok samurah. Fa khatifat ridaahu. Pokok samurah yang berduri itu menyangkut selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Kemudian dia berkata, "Berikan kepadaku selimutku. Sekiranya unta ni yang ada ni, unta yang ada ni adalah sebanyak bilangan duri-duri pokok ni, nescaya aku bahagikannya di antara kamu. Kemudian tidak lagi kamu mendapati aku seorang yang bakhil atau dusta atau pengecut." Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya ketika saya sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai selimut Najrani yang keras tepinya. Tiba-tiba seorang Arabi, seorang Arab Ulu, seorang Arab yang tidak terdidik, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia menarik selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kuat sekali, sehingga saya nampak di papan leher Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah berbekas kerana tepi kain yang keras itu telah meninggalkan bekas kerana kuatnya tarikan Arabi tadi. Kemudian dia berkata, "Murli." Arabi itu kata, "Suruhlah, yakni sesiapa, berikan kepadaku dari harta Allah yang ada padamu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpaling kepadanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka, kemudian amara lahu bi'ata. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kepadanya kurniaan lah, apa-apa pemberian. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, katanya bila selesai perang Hunain berlaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutamakan beberapa orang dalam pembahagian. Dia memberikan kepada Aqra' bin Habis 100 ekor unta dan kepada Uyainah 100, seperti itu juga. Dan memberikan kepada beberapa orang bangsawan Arab. Wa atharahum yawma idzin fil qismah. Pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihkan mereka dalam pembahagian itu. Berkatalah seorang lelaki, "Demi Allah, ini sesungguhnya bukanlah pembahagian yang dilakukan secara adil, ataupun pembahagian yang tidak dimaksudkan padanya wajah Allah. Ini pembahagian tidak ikhlas." Faqultu, saya pun berkata, kata Abdullah ibn Mas'ud, "Demi Allah, pasti aku akan ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya pun pergi kepada Nabi dan menceritakan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Siapa lagi yang akan adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil?" Semoga Allah merahmati Musa, yakni Nabi Musa. Baginda telah diganggu, telah disakiti dengan gangguan yang lebih lagi daripada ini, tetapi baginda telah bersabar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakar, katanya, "Saya memunggah, mengangkut ataupun menjunjung, junjung sini, an-nawa yakni biji kurma tu, biji kurma, min ardi Zubair, dari tanah Zubair yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, di atas kepala saya. Saya punggah di atas kepala saya, yang ini saya junjung lah."
Tempat tanah itu daripada kediaman saya sejauh 2/3 farsakh. 2/3 farsakh, lebih kurang 2 batu lah. 2 batu. Abu Dhamrah berkata daripada Hisham, daripada ayahnya, bahawa Rasulullah SAW telah memberikan kepada Zubair tanah daripada harta Bani Nadir. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Umar bin Al-Khattab telah menghalau keluar ataupun telah membuang negeri lah. Ijla' tu makna telah membuang negeri orang-orang Yahudi dan Nasara daripada bumi Hijaz. Telah menghalau orang-orang Yahudi dan Nasara dari bumi Hijaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menguasai ahli Khaybar, mengalahkan ahli Khaybar dengan peperangan, dia telah pun mahu mengeluarkan Yahudi daripada bumi itu. Dan bumi ini bila telah dikuasai oleh Nabi SAW adalah hak Allah, hak Rasulnya, dan hak orang-orang Islam. Orang-orang Yahudi pun minta supaya membiarkan mereka mengusahakan tanah-tanah itu, supaya mereka menguruskan, menjaga tanah-tanah itu, dengan syarat mereka mendapat dengan perjanjian mereka mendapat walahum tu, dengan perjanjian mereka mendapat separuh daripada hasil tanaman itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, kami tetapkan kamu dengan keadaan ini selama kami mahu. Maka mereka pun beradalah di situ, menetaplah di situ, sehingga Umar telah menghalau mereka dalam semasa pemerintahannya ke Taima dan Ariha. Ini bab makanan yang diperolehi di bumi harb, di bumi harbi, di bumi orang kafir, di negeri orang kafir yang perang dengan orang Islam. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal, katanya kami mengepung qasr itu, benteng ataupun istana Khaybar. Tiba-tiba ada satu orang pekong balingkan satu karung yang mengandungi lemak, satu karung lemak. Saya pun cepat-cepat melompat nak pergi ambil tu. Faltafattu, sebelum itu saya berpaling. Rupa-rupanya Nabi SAW ada sebelah tu. Saya pun berasa malu kepadanya, tak jadi nak pergi ambil. Diriwayatkan daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar berkata, kami dalam peperangan kami pernah mendapat madu dan buah anggur. Kami pun makanlah, dan kami tidak mengangkatkannya, yakni kepada Nabi SAW, atau kami tidak menyimpannya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Aufa, dia berkata, kami telah mengalami kelaparan beberapa malam di Khaybar. Bila selesai berlaku peperangan Khaybar itu, kami mendapat beberapa himar ahli, himar kampung. Kami pun menyembelih himar-himar itu. Bila periuk pula telah pun menggelegak, penyeru wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berseru, mengatakan, akfiul qudur, kamu terbalikkan periuk-periuk kamu itu, yani lerak habis periuk-periuk kamu. Jangan kamu makan apa-apa pun, sedikit pun daripada daging himar itu. Abdullah berkata, faqulna, maka kami pun kata, sebabnya Nabi SAW larang itu kerana belum dibahagi khumus, belum dibahagi khumusnya. Qala, kata perawi ini, wa qala akharun, orang lain pula berkata, ini sahabat-sahabat lain berkata, Nabi SAW mengharamkannya secara putus. Saya bertanya, kata perawi ini, saya bertanya Sa'id bin Jubair. Dia berkata, harramaha al-battah. Nabi SAW telah mengharamkannya secara putus. Yang mengharamkannya buat selama-lamanya, bukan kerana sebab semasa, tidak, tapi kerana memang haram lah. Ini masih lagi berkenaan dengan
harta rampasan perang ataupun apa-apa yang diperolehi oleh orang-orang Islam kerana pertempuran, perlawanan dengan orang-orang kafir ini, sama ada berupa harta ghanimah ataupun harta faid ataupun kharaj, usyur dan sebagainya. Ini bab ini apa yang Nabi SAW berikan kepada mu'allafah qulubuhum dan selain mereka dari khumus dan sebagainya. Jadi sumber negara Islamnya di antaranya pada masa itu ialah daripada harta rampasan perang. Itulah yang dikatakan khumus, daripada ghanimah. Begitu juga daripada harta faid. Faid itu maknanya yang tidak berlaku peperangan, orang kafir lari meninggalkan harta bendanya, itu faid. Sebuah rampasan perang jugalah, tapi ghanimah tu setelah perang baru dapat. Ataupun kharaj. Kharaj itu berupa cukai yang kerajaan kenakan kepada orang-orang kafir, jizyah dan sebagainya. Usyur itu cukai juga, cukai custom, cukai custom, usyur dipanggil. Cukai custom maknanya orang masuk barang ke dalam negeri kita, mana-mana yang perlu kena cukai itu dikenakan cukai. Itu di antara hasil mahsul kerajaan Islam di peringkat awal tu. Inilah Imam Bukhari buat tajuk ni, apa yang Nabi SAW berikan kepada mu'allafah qulubuhum. Mu'allafah qulubuhum ni selain daripada diberikan daripada hasil zakat, seperti mana dalam masarif zakat itu, asnaf zakat itu termasuklah orang-orang yang dijinakkan hati mereka dengan Islam, termasuklah. Selain daripada zakat tu boleh juga diberikan kepada mereka daripada sumber lain, misalnya khumus. Dan selain daripada khumus, seumpama khumus ni hak kita bilang saat ni boleh diberikan. Wa ghairahum tu selain daripada mu'allafah, orang yang tidak masuk Islam, tak masuk Islam lagi, tapi kita boleh bagi juga kepada orang kafir untuk menjinakkan mereka dengan Islam. Untuk menjinakkan mereka dengan Islam boleh dibagi. Boleh dibagi kepada orang-orang kafir saat ni, walaupun dia tidak Islam lagi. Kerana dengan kita bagi kepada dia, boleh jadi dia semakin dekat dengan Islam, semakin jinak dengan Islam, ataupun ketegangan tu kurang. Itu boleh untuk menarik orang-orang kafir kepada Islam. Berhubung dengan perkara ini, Abdullah bin Zaid telah meriwayatkan daripada Nabi SAW. Imam Bukhari tak sebut sini, dia sebut dalam Kitabul Maghazi dengan panjang lebar hadis itu. Baiklah, Imam Bukhari pun buat marilah hadis untuk membuktikan ini, hak Nabi SAW bagi kepada sahabat-sahabat dia yang baru memeluk agama Islam. Inilah beberapa hadis ni yang dia mari ni. Di antaranya hadis Hakim bin Hizam ni, dan seterusnya hadis Sayyidina Umar. Ada beberapa hadis ni, banyak hadis ni. Ada bersembilan hadis ni, lebih kurangnya 9 hadis dalam bab ni, panjang. Semuanya Nabi SAW berikan kepada sahabat-sahabat dia. Dia beri kepada sahabat tu daripada hasil mana? Daripada hasil ni lah, khumus dan seumpamanya, pada sahabat-sahabat dia. Begitulah juga. Ini hadis yang pertama. Hakim bin Hizam sudah beberapa kali kita jumpa hadis ni, banyak kali benar. Dia minta dengan Rasulullah SAW. Hakim bin Hizam ini adalah di antara sahabat yang memeluk agama Islam pada Fatih Makkah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Mana lewatlah. Lewat. Dia termasuk dalam mu'allafah qulubuhum. Dia minta. Kalau sahabat-sahabat yang lama ni kan, tak ada minta. Cubalah kita cari. Sahabat-sahabat lama-lama, sahabat-sahabat besar, tak ada minta.
Kalau ada cerita minta-minta lagu ni dia adalah latar belakang dia. Ini sebab Hakim bin Hizam apa ni. Bui, kali yang kedua minta bui pula. Lepas tu dia kata, sebab Nabi SAW bukan nak tabur harta, nak ajar, nak didik. Itu tujuan utama dia, nak didik manusia. Selain daripada nak bawa akidah, nak didik manusia dengan akhlak agama yang mulia. Dia pun kata, wahai Hakim, kata, Hakim bin Hizam ni tidak orang lain, bukan orang jauh sangat. Dulu kita sudah jumpa dah. Dia ni sepupu kepada Khadijah, isteri Nabi SAW. Dia kata harta ni, yani harta dunia ni lah, harta dunia ni khadiratun, hijau, sedap dipandang. Hijau tu maksud, hijau ni sedap dipandang. Kalau orang sakit mata, kalau orang apa pun, dia memang galak kan, tengok pemandangan yang hijau, sebab sedap. Dia sejuk mata memandang. Hulwatun, manis. Kalau nak kira, kalau kita nak bandingkan dengan rasanya manis, tidak pahit. Harta dunia tidak pahit, tidak masam. Hak sedap lah. Kalau hak pasal tengok kat warna hijau. Kalau hak pasal rasa kat manis. Sesiapa yang mengambilnya bisakhawati nafs, dengan kemurahan jiwa, jadi dengan jiwa yang tenang. Mana ambil tu dengan tidak orang kata tamak. Orang Kelantan kata jelang. Waktu hak sedapnya. Sesiapa yang mengambilnya dengan tidak jelang. Jelang dia nampak sangat tak cukup, nampak sangat nak tu. Tak silap tu. Nampak sangat tak boleh susuk dia. Kelemahan dia tu sehingga orang nampak atas darat dia ni tak cukup pitih. Banyak sama mana pun tak cukup semacam. Kalau lagu tu ambilnya dengan cara lagu tu, tak pandai hak tu boleh jadi buat macam-macam lah. Rasuah ke macam-macam lah. Sesiapa yang mengambilnya bisakhawati nafs, dengan hati yang tenang, hati yang terbuka, dengan kemurahan jiwa. Sakhawati nafs asal maknanya dengan kemurahan jiwa. Kemurahan jiwa tahu mana? Yang ni tidak dengan tamak lah, tidak dengan tamak alubah. Nescaya diberkati untuknya pada harta itu. Itulah sifatnya. Mengikut ajaran kitanya, ajaran agama kitanya, kalau ambil dunia ni dengan tenang, dengan cara yang baik, dengan cara yang sah, yang halal, tidak jelas orang kata, tidak nampak sangat, teruk tu, akan diberkati. Sebab tu kita tengok kalau orang jelas sangat tu, dia boleh lagi pun tak cukup, boleh lagi pun tak cukup sama. Sebab tu tak ada berkat. Berkat tu benda-benda tak nampak sana lah, tak nampak sana. Dan sesiapa yang mengambilnya bi israfi nafsin. Israf itu maknanya dengan menjenguk-jenguk. Asal makna israf tu dengan menjenguk holo kepala tengok. Daripada tempat tinggi. Makna dengan jelas orang Kelantan kata. Sesiapa yang mengambilnya dengan menonjol-nonjolkan diri, dengan tamak, tidak diberkati kepadanya pada harta itu. Tak berkat. Dia menjadi seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang-kenyang. Lagu mana? Lagu tu. Orang yang makan tapi tak kenyang-kenyang. Jadi nak makan semacam mana, nampak lah lapar. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Itu kata-kata hikmah tu. Tinggi benar tu. Su'ah tu kena hakim ni baru Islam tu pun kena tu pada. Ubah mujarak. Berubah tu jiwa dia. Kena ni. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Yang ni yang menyumbang lebih baik daripada yang menumpang. Hak jom bui lebih baik daripada hak jom terima. Kita kena usaha lagu tu. Biar jom bui, jangan jom terima. Tak usah lah. Sekurang-kurangnya ada setengah-setengah perkara yang kita bui.
Bukan kita boleh bui belakang, tapi setengah-setengah perkara kita boleh bui. Jangan kita ni hanya tahu menerima saja semua perkara. Ilmu pun kita tahu terima saja, harta pun kita tahu terima saja, makan orang bui saja. Dari segi apa dia sikap kita apa-apa pun hanya duduk bawah nanti terima saja. Hanya jadi rakyat saja, tidak jadi pemimpin. Ikutlah dalam apa bidang sekali. Tak saya lah kata. Hendaknya yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Ini galakkan supaya kita ni boleh bui sesuatu lah, apa-apa pun. Orang Islam dia kena ada boleh bui gapo dia. Ada kelebihan dia, keistimewaan dia. Tak boleh biasa terima saja. Gitu. Hakim pun berkata, saya pun berkata, wahai Rasulullah, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan sebenar, saya tidak akan minta dengan siapa-siapa pun, gapo-gapo pun selepas ni, siapa mati dia tu. Lepas tu Abu Bakar di zaman pemerintahan dia kaya dah lah, nak bui sebab dia ni sahabat. Sahabat ni ada keistimewaan di zaman pemerintahan awal Islam ni. Dia ada peruntukan bagi untuk demon ni, setahun bagi. Senang isteri-isteri Nabi SAW dibagi. Ahli Badar banyak lagi. Lepas tu kurang, kemudian kurang lah. Awal, peringkat awal tu banyak lagi bagi. Hakim ni pun nak bagi juga tak sel. Zaman Sayyidina Umar pun lagu tu juga tak sel juga, tak sel terima. Sampai Sayyidina Umar takut orang kata, dia isytiharkan, dia rayak kepada orang ramai, dia dah nak buih dah, tapi dia tak sel. Padahal hak dia ada ni, hak dia ni, kalau nak kira dia berhak dapat, tapi dia tak sel. Ni harta faid ni tak sel. Dan hakim tidak minta apa pun dengan sesiapa pun sampai mati. Lepas pada tu, dulu kita sudah jumpa dah Hakim bin Hizam, kalau dia jatuh cemeti dia, cemeti ni apa ni, moga apa ni, macam rotan kau untuk nak timbang kuda tu lah, nak suruh derah. Kalau dia jatuh, dia tidak suruh orang ambil, hola ke dia turun ambil sendiri. Sampai benda kecil macam tu pun dia tak minta dengan orang. Apatah lagi kalau benda-benda besar-besar. Sampai lagu tu sekali berubah dia. Ni kelebihan Nabi SAW dan kelebihan sahabat-sahabat. Rakyat sekali kena butir molek, berubah terus. Berubah tu sampai mati. Ginilah keadaan. Hak nak di sini yang apa dia? Hakim bin Hizam minta tu, dia minta pada Nabi SAW bagi tu daripada harta mana? Harta dia sendiri ke? Tidak, harta faid tadilah, harta khumus. Lepas tu cerita Sayyidina Umar ni pula, dia kata saya semasa jahiliah dulu ada nak iktikaf. Masa jahiliah pun dia ada juga cara dia, iktikaf cara dia. Nabi lepas tu dia masuk Islam, paling mana nak kena jadi kau? Niat dulu tu, niat tu semasa jahiliah. Ni lepas masuk Islam ni jadi kau? Nak kena buat kau tidak? Nabi SAW suruh sempurnakan. Suruh sempurnakan. Sebab asas dia tu ada. Asas dia tu ada. Tapi semasa jahiliah, semasa kafir tu tak betul lah. Tapi asas dia ada, tukar. Tapi benda tu benda baik juga, kena buat juga. Maka Sayyidina Umar pun tak apalah, iktikaf. Gitu ceritanya. Lepas tu Sayyidina Umar dapat 2 orang sahaya, hamba sahaya perempuan daripada tawanan Hunain. Dia dapat. Ni pun Sayyidina Umar dapat 2 orang hamba sahaya. Pada masa tu ada lagi hamba sahaya ni seluruh dunia, ada lagi. Dia dapat 2 orang hamba sahaya. 2 orang ni kaya dah lah, banyak dah lah harta tu kalau jual. Kalau dijual mahal dah lah. Jariah, maknanya gadis, bukan hak tua, gadis. Dia dapat situ. Lepas tu bunyi, tahu-tahu bunyi geger lah di lorong-lorong Madinah. Bapa Sayyidina Umar kata, tengok tu bapa tu. Anak dia pun Abdullah pun pergi tengok. Rupa-rupanya Nabi SAW telah memberikan pengampunan kepada tawanan perang. Tetap apalah, bebas. Ini maknanya pemimpin itu dia ada hak untuk membebaskan orang-orang tawanan, orang bersalah. Sebab itulah dalam pemerintahan mana-mana pun dia ada kuasa tertinggi.
walaupun mahkamah itulah putuskan gini-gini, putuskan hukum bunuh katakan, kadang-kadang ada boleh, dia boleh ampunkan, tidak bunuh tapi penjara seumur hidup boleh, lagu tu. Ataupun ampunkan tu ada juga kadang-kadang, tetapi oleh kerana orang lain ni, sebab itulah dalam sistem lain lah, kalau yang baik tu dia tidak mutlak lah, kuasa tu tidak mutlak, dia kena mengambil kira banyak pihak, kalau tidak jadi sewena-wena lah. Kalau kena pemerintah tu tak berapa cerdik kah, berat benar lah kalau lagu tu, main sikit bebas dah, berat benar lah lagu tu. Terutama pemimpin-pemimpin yang boleh disogok misalnya, bahaya benar. Dengan sebab itulah di mana-mana pemerintah yang baik, dia mengambil kira banyak pihak lah, tidak satu pihak. Tak boleh semena-mena. Sayyidina Umar pun kata, ada lagu tu kamu pergi lepaslah juga dua orang tu pun, lepaslah. Sayyidina Umar pun suruh lepas. Dan Nabi SAW maafkan. Apa yang kita nak ambil, kita lepas kata lah, biar dia bebas kata. Sukalah apa tidak berlari di lorong-lorong Madinah tu, dan muka tidak jadi hamba abdi. Kalau tidak tak boleh dijual, boleh dijadikan hamba abdi, ikutlah, dijadikan hamba abdi. Bila dibebaskan, diampunkan, tak jadi hamba dah, bebas. Ada kalanya Nabi SAW bertindak mengampunkan tawanan-tawanan perang, walaupun tidak Islam pun. Kalau hak Islam tak boleh lah, hak tidak Islam, hak Islam tu tak boleh nak hamba ke mana. Kalau hak tidak Islam pun Nabi SAW dia ada mengampunkan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT, fa imma mannam ba'du wa imma fida'ah. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'ah. Selepas itu sama ada diberikan pengampunan kepada tawanan perang itu, ataupun diambil tebusan daripada mereka. Imma fida'ah, diambil tebusan daripada mereka. Jadi mereka boleh dibebaskan atas tebusan sekian-sekian banyak bayaran. Itu pun satu cara juga. Cuma di sini ada tambahan dianya, iaitu Rasulullah SAW tidak kata Nafi', Rasulullah SAW tidak pernah buat umrah daripada Ji'ranah. Sekiranya dia buat umrah, tentu Abdullah, tentu tidak tersembunyi kepada Abdullah. Ini khilaf lah, perselisihan pendapat di antara Abdullah bin Umar dengan sahabat-sahabat yang lain. Ada sahabat lain dia kata ada Rasulullah SAW buat umrah daripada Ji'ranah ini. Kalau Abdullah tidak tahu, bukan bermakna benda tu tidak berlaku. Tak tahu bukan berarti benda tu tidak wujud, tidak ada. Tak mesti kalau orang tu tak tahu maka memang tak ada benda, tak mesti. Tapi Nafi' ni dia yakin dengan tok guru dia Abdullah bin Umar ni, sebab dia orang rapat dengan Nabi SAW. Dia mengambil berat sangat tentang Nabi SAW. Takkan dia tak tahu kira-kiranya. Tetapi dari segi kaedahnya tidak semesti apa yang seorang sahabat tu tidak tahu bermakna memang benda tu tidak wujud. Kalau kita dapat tahu, ada maklumat, dapat maklumat daripada sahabat Nabi SAW yang lain, ya dah tu, asalkan sahih. Dan dalam perkara ni pun ada. Cuma Ibnu Umar dia tak terima kat ni. Sebab itulah Ibnu Qayyim dalam kitab dia I'lamul Muwaqqi'in, dia ada tulis beberapa hadis yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat. Sahabat ni dia tak tahu hadis ni. Sahabat ni sekian banyak hadis dia tidak tahu, walaupun dia orang alim besar, tapi dia tidak tahu. Dia tahu kemudian setelah orang lain beritahu kepada dia. Ada juga yang sampai kesuk tak tahu. Kita dapat pastikan ada sahabat ni, misalnya Ibnu Umar, berapa perkara dia tidak tahu. Di antara hak dia tak tahu hak ni, tapi orang lain tahu. Di antara hak dia tidak tahu hak ni, hak Aisyah tidak tahu, hak Sayyidina Umar tidak tahu, hak Sayyidina Abu Bakar tidak tahu, hak orang ni tidak tahu. Ada hak tak tahu sementara waktu, ada hak tak tahu sampai sudah. Ada juga hadis yang tersembunyi kepada sahabat-sahabat ini. Nak tahu, tengok dalam kitab tu lah, I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin.
Lepas tu cerita Nabi SAW berikan kepada satu golongan dan tak beri kepada orang lain. Ada ketika Nabi dia beri kepada orang ni, tak beri kepada orang ni. Apa? Ini terhenti atau terserah kepada kebijaksanaan pemerintah tu. Nak beri kepada orang ni, tak saya beri kepada orang ni. Terhenti ataupun terserah kepada kebijaksanaan pemerintah. Apabila orang sebut, Nabi SAW cerita sebab alasan dia, iaitu orang-orang dia beri tu kebanyakannya, dia beri tu orang-orang yang dia bimbang akan cenderung balik kepada kekufuran, takut berpatah balik kepada kekufuran sehingga Islam balik. Inilah yang dikatakan al-mu'allafati qulubuhum. Lagu ni orang-orang yang dijinakkan hati mereka tu. Kita kena jinakkan hati mereka, jangan kita liarkan mereka. Sebab apa? Orang-orang baru masuk Islam ni dia banyak masalah. Kalau tidak kuat betul, payah kalau tidak kuat betul. Ada juga hak keluarga yang mana tak kisah sangat tu, tapi ada juga yang siapa jerit semacam, nak mana ni mak ni jerit semacam masuk Islam, anak masuk Islam jerit semacam. Kira macam-macam kira jumpa tok ca misalnya kita kata dah. Apa kita lah kalau kita anak maknanya orang Islam, wal'iyadzubillah lah, minta jauh masuk kafir. Lagu mana perasaan? Ada orang kafir pun maknanya lagu tu juga perasaan. Ada juga jenis tak kisah mana, bebas ikut dia lah, dia nak dia rasa senang hati lagu tu ikut dia, asal dia jujur baik, hubungan baik dengan kita. Ada juga lagu tu, tapi tidak semua. Setengah-setengah tu maknanya lagu sanil. Apa tu hubungan, mana nak boleh harta, nak boleh gapo, nak boleh pesaka, kira-kira cara dia tu sepatutnya tak boleh, tak sibuk. Orang lain bui belakang, orang tu tak bui. Banyak masalah. Lepas tu di pulau pula di kalangan keluarga tu susah di pulau. Habis masyarakat dia tak terima. Bukan senang. Sebab itulah dia ada peruntukan khusus daripada harta zakat, juga daripada hak lain-lain selain daripada zakat. Untuk demon ni kita kena ambil berat tentang demon ni. Sebab dia tidak, dia masuk Islam tu boleh jadi ada butir-butir tertentu je dia jelira tu, nak jejak ke dia, nak kata dia tahu habis tentang Islam, tak juga. Boleh jadi kalau orang pandai, cerdik-cerdik, pulah dia sikit atas butir lain, mendengung pula. Usah ke dia orang Islam, hak lama Islam dah, bukan luak mari hujah macam-macam tak boleh jawab. Goncangkanlah iman tu. Apatah lagi kalau hak kafir, dia boleh terima Islam tu boleh jadi kerana sudut-sudut tertentu saja, sudut-sudut tertentu. Hak lain tak tahu lagi. Kalau orang goncang kot tu boleh jadi masalah lah dia. Dengan sebab itu kena bagi pendidikan, kena bagi ada peruntukan ni, kena bagi harta kepada dia. Sebab itulah Nabi SAW bagi dia ni cerita alasan dia. Apalagi dalam Quran pun ada sebut Tuhan suruh ingat ni kepada mu'allafati qulubuhum. Dan ada golongan lain tu maknanya dia serahkan kepada kebaikan dan kekayaan yang Allah SWT telah letak dalam hati mereka. Nabi SAW tahu dah dia orang kuat, orang kuat lah, faham molek. Mudah-mudahan dengan kepahaman dia tu, dengan kekuatan iman dia tu, dia dapat menangkis, dia dapat mengatasi semua masalah peribadi dia. Hak tu dia tidak bagi. Sebab harta tidak banyak. Kalau banyak boleh bagi belaka, dia tidak banyak. Di antara mereka hak dia tidak bagi ni kerana dia harapkan kekuatan jiwa dia, iaitu Ammar bin Taghlib. Nabi sebut dengan terang Ammar bin Taghlib. Dia ni orang kuat. Ammar bin Taghlib, bila dia tahu Nabi SAW kata tentang dia lagu tu, sepatah kata Rasulullah SAW tu kalau nak ditukar dengan unta merah tak sih, lebih baik lagi bagi dia. Sepatah kata Nabi SAW tentang dia tu, berarti Nabi SAW telah mengiktiraf lah, iktiraf dia. Humran na'am ni, unta merah ni, sebab kita learning kat kereta lah, kereta hak mahal tu, kereta beratus ribu tu,
Hak tu unta merah. Kereta. Kalau zaman sekarang. Ini dalam sanad lagi ni Imam Bukhari buat mari sanad ada sebut ni. Amr bin Taghlib kata dibawakan kepada Rasulullah harta ataupun tawanan perang. Dia pun bahagilah. Jadi hak bahagi-bahagi saat ini daripada harta tu lah, harta rampasan perang. Riwayat daripada Anas katanya Nabi SAW bersabda, aku memberikan kepada orang-orang Quraisy ata'allafuhum, untuk menjinakkan hati mereka, untuk memikat hati mereka, kerana mereka itu baru saja meninggalkan jahiliyah, baru saja meninggalkan jahiliyah. Artinya dengan harta ni, dengan duit ni, kita boleh guna untuk memikat orang, menambah hati orang, menambah hati orang dengan harta. Pentinglah ada harta benda tu, penting. Lepas tu Anas lagi, dia kata beberapa orang Ansar ni marilah sungguh Rasulullah SAW beri kepada beberapa orang Quraisy 100 ekor unta, beri kepada ni. Orang Ansar pun kata mudah-mudahan Allah mengampunkan Rasulnya. Apa yang dia beri kepada Quraisy tu? Quraisy tu baru masuk Islam. Lambat ni pada pokok dia, anak-beranak dia. Patutnya pokok dia sokong Nabi dulu. Ni kita yang sokong Nabi. Kita baru perang dengan dia. Darah duk menitih lagi daripada pedang. Macam mana Nabi boleh bui kepada pokok dia? Ada kata gitu. Bila Nabi SAW dengar, panggil. Ini menunjukkan pemimpin kalau dia tahu ada masalah, dia kena panggil bagi penjelasan. Hilangkan kekeliruan itu. Panggil dihimpun dalam satu kubah daripada kulit. Tak ada orang lain, tak ada. Pokok dia saja. Sini nanti pergi apa cerita ni, kata dia, siapa ni daripada kamu ni apa? Lepas tu hak cerdik-cerdik kata sebenarnya Rasulullah, hak cerdik-cerdik hak boleh mikir di kalangan kita, tak ada kata gapo. Ni budak-budak ni kata. Dia kata lagu mana dia ayat tu kan? Dia kata gini. Maka Nabi SAW pun katalah, aku berikan kepada beberapa orang yang baru saja meninggalkan kekufuran. Kamu tak puas hati kah? Rasa tak suka kah? Orang lain buat kelik harta, kamu buat kelik Nabi ke rumah kamu. Buat kelik Nabi ke rumah kamu. Dan hak Nabi SAW kata ni memang terbukti. Buat kelik sungguh. Walaupun Mekah tu ditakluk oleh Islam pada tahun yang ke-8, kira kalau dia nak balik duduk negeri dia, boleh Mekah semula, dekat anak beranak asal boleh. Tapi tidak, sampai mati kan Nabi SAW mati di Madinah kan. Itu kelebihan. Kerana itulah Madinah tu makmur. Madinah tu makmur, ada keistimewaan dia, iaitu kubur Nabi kita Muhammad SAW duduk sana. Itu makna waklik tu, waklik sungguh. Tidak waklik semasa hidup saja, pak mati Nabi SAW tak pergi. Walaupun dia ni bagi harta, nampak setengah-setengah orang dia nampak bagi mata benda dunia ni menunjukkan sayang. Ada tidak begitu, tak mesti. Itu silap lah. Kadang-kadang seorang ayah lah kita kata, dia tidak bui kepada anak tu bukan bermakna dia tidak sayang. Kadang-kadang dia lebih sayang lagi kepada hak dia tidak bui tu. Tapi kerana dia yakin hak dia tak bui ni dia boleh cari sendiri, dan dia ni perangai dia molek juru. Dia yakin hak ni pitih tak cukup. Hak ni kita nak perubat dia, nak pulih dia ni kena guna duit. Bukan bermakna hak ni bagi dia lebih baik, hak dia bui ke apa. Tak mesti. Begitulah juga Nabi SAW. Dia kata hak dibagi ni kalau lah baik, kalau lah Nabi SAW puas hati dengan puak-puak keluarga ni Quraisy di Mekah, tentu dia balik duduk Mekah. Tapi tidak. Daripada itulah kita nampak dia ada sikap lain. Hak ni hak zahir, hak bui ni hak ramai. Hak dia sayangnya, kalau seorang ayah, apa dia? Hak dia sayang. Dia menaruh harapan anak dia tu supaya sambung kerja dia. Tu baru hak besar. Bui bebanai lagi, tanggungjawab lagi. Hak tadi, hak kemacar tu dah. Hak tak boleh harap tadi, hak dia bui PT ke apa. Nak harap apa hak tu tak boleh. Dia boleh hidup baik juru biasa pun mujur tu.
Nak arak besar-besar lah, kita boleh. Yang si anak ni pula kalau hak juru molek tu, dia berasa bertuah. Dia tak boleh gapo pun daripada ayah dia. Asalkan dia boleh meneruskan perjuangan ayah dia. Ni anak tua ni pula. Dia penilaian manusia ni tidak sama. Hak tu ya payah tu. Orang ni nampak lagu ni, orang ni nampak lagu ni. Lepas pada Nabi SAW kata gitu, sahabat-sahabat Ansar ni pun kata tentulah wahai Rasulullah, kami puas hati dah. Suruh kira budak-budak ni. Budak-budak tu pun senyap lepas pada tu pun, lepas tu senyap. Ni Anas kata. Lepas tu Nabi SAW kata lagi, ni baru setakat ni. Lepas aku mati nanti, kamu akan tengok ada lagi sikap melebihkan orang lain ni yang teruk lagi, yang lebih berat lagi. Kamu rasakan daripada hal ni. Lebih berat lagi. Kamu kena sabar. Ni Anas kata, kamu kena sabar sehingga kamu bertemu Allah dan Rasulnya di Haud, kolam Kautsar. Anas kata, tapi kita tak sabar. Kita tak sabar. Ni Anas ni budak-budak muda lah, maknanya ayatnya anak muda tu tak sabar. Tidak kata duduk senyap ikut Nabi SAW nak buat lagu mana pun ikut. Tidak. Pergi duduk merungut pula dah. Tetapi puak-puak Ansar ni kita tengok dalam sejarah memang. Kemudian banyak lagi. Tengok di antaranya Nabi SAW kata al-khilafatu min Quraisy. Jawatan khilafah tu adalah hak orang Quraisy. Tak kata apa. Hak orang Quraisy. Sebab itulah yang mereta-mereta di sepanjang sejarah Islam mana ada orang Ansar. Mana ada. Sebagai pembantu gitu je. Pemerintah tertinggi yang memegang jawatan tinggi tidak. Orang Quraisy. Hak tu yang pegang jawatan tinggi. Kalau nak kira kak, Nabi SAW tengok, utamakan Quraisy lagi. Dia sudah kata dah, sahabat-sahabat kemudian memang dengan jelas menyatakan begitu. Jadi kita tengok Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, semuanya Quraisy belaka. Dan kemudian lagi Sayyidina Muawiyah, seterusnya pun puak-puak Quraisy, bukan puak-puak Ansar. Tapi puak-puak dia sabar, tak ada apa-apa. Ada cerita puak-puak dia nak berebut jawatan semasa Sayyidina Abu Bakar tu, cerita karut tu, tak ada dek pun. Kamu akan tengok banyak lagi sikap melebihkan orang lain daripada kamu ni selepas aku. Apa? Nabi SAW rayak ni, dia rayak hak kenyataan ni. Kalau lah puak-puak Ansar ni tidak sabar, dia buat latah lah, buat cepelak. Kita kata apa ya, kita berjual lama, banyak juga sumbangan kita, apa ya orang kita tak boleh pegang jawatan. Nak kata jawatan, sudah mujulah. Puak-puak ni dia senyap, dia turut saja, dan dia bagi sumbangan. Mujur lagu tu. Sebab apa? Nabi SAW kata khalifah ni kena orang Quraisy. Dia tengok tu, dia bukan kerana nak mengutamakan orang Quraisy daripada orang Ansar. Banding ni antara dua ni saja, dia tengok keseluruhan orang Arab. Dia tengok keseluruhan. Dia ahli politik, dia tengok umum. Keseluruhan. Dia tidak tengok antara Ansar tu dengan Quraisy, Muhajirin saja, dia tengok umum. Orang Arab tak boleh terima. Kabilah-kabilah lain tak boleh terima selain daripada Quraisy. Inilah orang panggil asabiyah. Yang ni kekuatan politik, kuasa politik yang ada pada orang Quraisy itu kuat pada masa itu. Semasa jahiliah pun orang dia dah jadi pemimpin. Orang boleh terima kalau Quraisy jadi pemimpin. Kalau orang lain tak boleh terima. Tidak akan jadi aman. Seperti mana kalau di Malaysia sekarang ni. Kita kata contohnya di Malaysia sekarang ni, dia kena orang Melayu jadi ketua negara, baru aman. Ikutlah parti gapo pun, tak cara parti gapo pun, syukur tu dia kena orang Melayu. Orang Melayu Islam, dia kena ada dua kali. Kalau tidak ni tak boleh, kucabara, tak akan aman. Kalau orang bukan Islam lah, dia nak aman, nak menega, nak hidup molek, dia kena terima ni. Kalau tak terima ni, kucak kacik. Inilah orang panggil dalam istilah Ibnu Khaldun asabiyah. Asabiyah dalam istilah dia, yakni kekuatan politik. Dia ada kekuatan politik dia. Kalau di tempat kita ni, dia ada, bangsa Melayu tu dia ada kekuatan politik dia. Kekuatan politik ni
Mana orang lain tak boleh terima. Kalau orang lain, bangsa lain naik, tak boleh. Payah nak amal. Muka banyak ni masyarakat majmuk ni. Tetapi kalau orang Melayu boleh terima. Parti gapo itu soal cerita, soal lain, soal nombor dua. Asalkan hak ni duduk atas. Itu kedudukan politik orang Melayu di Malaysia ni. Serupa juga di zaman Nabi SAW. Ini orang panggil politik semasa. Politik semasa. Hak Nabi SAW kata Quraisy itu khalifah ni kena orang Quraisy berdasarkan politik semasa. Bukan menunjukkan apa ni Islam ni agama kebangsaan. Iaitu tengok Nabi mengutamakan bangsa dia daripada orang lain. Tidak. Tidak, bukan kerana tu. Dia bukan agama nasionalis. Tidak. Tadi berdasarkan kenyataan. Kita kena terima kenyataan. Kena terima kenyataan. Jangan mana kita ungkit pula kebangsaan kau ni. Nasionalis kau ni lagu ni. Tak boleh. Kita kena sedar kenyataan. Sebab hak asal apa nama ni prinsip Islam dalam masalah pemerintah ni apa ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata isma'u wa ati'u walau istu'mila 'alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah. Kamu kena dengar, kamu kena taat. Walaupun dilantik menjadi pemimpin kepada kamu seorang hamba Habsyi yang kepala dia separuh zabib. Kepala dia separuh zabib. Maknanya bukan bahasa Arab. Dia tidak banyak Arab situ. Hamba Habsyi itu tentu dah tidak keturunan Arab. Mana tak ada dah Quraisy situ tak ada. Ini dalam keadaan sudah biasa, sudah tidak ada kekuasaan ataupun kekuatan politik Quraisy itu. Pada ketika itu sama, serupa. Hak tengoknya hak mana lebih layak. Hak mana lebih sesuai, hak mana lebih layak pada ketika itu. Pada masa tadi Rasulullah tadi, dia kena orang Quraisy. Kalau tidak orang Quraisy, kucak-kacik. Tak jadi. Sebab itu Nabi SAW kata lagu tu. Kalaulah puak-puak Ansar ni buat mana-mana lah. Dia tak fikir dari segi politik hak Nabi SAW kata tu. Dia kira dari segi kelayakan, dia kira dari segi dia banyak sumbangan, lama Islam. Sudah kerja kucak. Ini nak cerita rakyat ni pun dia kena faham, kena cerdik. Kalau tidak jadi kucak-kacir juga pemerintah. Kalau rakyat tu tidak faham tindakan pemerintah. Apa yang pemerintah buat ke? Dia kena faham. Dia kena faham. Anas kata kita tak sabar. Kita tak sabar ni cerita pada masa tu lah. Pada masa tu jadi merungut ni. Bukan makna lepas pada tu tak sabar dah. Pada masa tu dia jadi merungut sampai Nabi kumpulkan pokok dia tu. Waktu tak sabar lah tu. Kalau kita sabar, tentulah lebih baik kepada kita. Lepas pada tu hasil dia sabarnya kepada dia, negeri dia hak mundur, hak tidak ada apa, asalnya nak boleh ke Yahudi jadi pemerintah. Akhirnya Islam yang memerintah. Ibu negara Islam selama mana? Duduk di Madinah sebagai apa nama ni, ibu negara Islam. Duduk di Madinah selama mana? Ini berkat pokok dia sabar. Pokok dia sabar. Dan pokok dia pun jadi makmur. Dalam sejarah pun semua maklum sumbangan pokok dia. Dan bukti Nabi SAW sayang kepada pokok dia, yang Nabi SAW kata kalau pakaian kat orang ini pakaian luar, kamu adalah syiar aku. Syiar ni apa dia? Syiar ni baju hak dalam, baju panah. Baju hak dalam, hak rapat kulit. Itu bandingan. Orang Ansar kepada Nabi seperti baju panah dengan, kalau baju hak luar ni tak kena kulit, hak baju panah, rapat kulit. Menunjukkan Nabi SAW sayang sungguh pada pokok Ansar. Dan dia memang sukalah. Sebab itulah dia pun mati di sana dan dikebumikan di sana. Seterusnya Jubair bin Mut'im ni. Jubair bin Mut'im cerita beberapa orang yang balik daripada Hunain jumpa dengan orang Ansar, orang Arab ni jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sok Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kau tu goni. Inilah keadaan orang yang baru Islam ataupun orang yang jiwa dia dengan agama ni tidak sebati lah, orang kata tidak sebati. Sampainya pakat keliling tu berkumung Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hundur bila duduk bagi sampai kepada pokok samurah. Pokok samurah ni pokok duri. Lepas tu tersakutlah kain dia, kain cadar dia, kain selimut dia tersakut. Dia kata kalaulah binatang ni
binatang hak boleh ni nak harta rampasan perang ni. Sebilangan duri pada pokok ni ada, aku akan bagi. Bukan nak kat aku. Jadi desok gini mo ni, siapa tu hundur dia ni macam aku ni tak sebui, maknanya gitu. Macam aku ni orang kedekut, aku ni orang berdusta, aku sudah janji dah kalau boleh gini nak bagi gini. Ini maknanya kerajaan boleh janji dengan pemerintah, dia boleh berjanji dengan rakyat dia, kita nak bagi gini boleh. Tapi jangan pelawak lah. Kamu akan dapat saya, aku tidak pelawak, mana aku janji betul, aku bagi sungguh, tapi dah tak cukup, macam mana? Kamu tidak akan dapati aku ni sebagai pengecut. Pengecut tu mana apa? Maknanya tak takut lah nak menghadapi orang. Pemerintah ni kadang-kadang kalau lah dia tu buat tidak menepati janji dia, kadang-kadang malu, takut nak jumpa dengan orang, takut orang sembuh lah. Takut orang kata ke dia, kritik dia. Ini Nabi SAW kata dia tidak kedekut, kamu akan dapati aku tidak kedekut. Kalau benda ni ada, kamu akan dapati aku ni tidak pelawak, aku berjanji memang aku bagi. Kamu tidak akan dapati aku ni pengecut, mananya aku seperti biasa lah, mana masa keluar gitu. Seseolahnya kamu menganggap aku ni bersifat kedekut, pendusta dan pengecut. Siapa tak ada dan ni, mana siapa mendesak aku rapat kepada pokok samurah. Hal lagi ni lebih kurang itu juga. Dia kata dia pergi Anas ni, dia kata Nabi SAW pakai selimut Najrani, dia tepi dia tu kerah. Ni pun berapa kali dah kita jumpa. Dia tarik kain tu siapa bekah, nelah lah, kita kata nelah. Dia tekuk. Nabi SAW pun mana seorang yang mempunyai budi pekerti yang tinggi, dia paling dia suka senyum, tidak kata marah. Kalau kita marah lah, dia tidak. Lepas tu dia suruh orang bagilah ke dia, bagi. Inilah yang menyebabkan jadi orang tak boleh pergi dengan Nabi SAW. Lepas tu pula pada hari Hunain itu Nabi SAW telah melebihkan beberapa orang dalam pembahagian dia. Dia bagi kepada Aqra' bin Habis 100 ekor unta, dan orang ni ramai lagi yang lain dia bagi. Lepas tu ada dalam ramai-ramai tu kata ini pembahagian tak adil ni, kata dia. Pembahagian tidak ikhlas, kata. Jadi sahabat ni pun kata dia nak royak ke Nabi. Bila dia royak, Nabi SAW pun kata siapa lagi yang akan berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya pun tak adil? Tak ada lah nak harap keadilan, tak ada. Ini bermakna bagi lebih kepada satu golongan ataupun orang tertentu bukan bermakna tidak adil. Kalau kita bagi kepada hak ni sikit, hak ni banyak. Keadilan itu suatu yang nisbi, yang payah. Mana ukuran dia tu bukan zahir, sebab besi kita boleh tengok tokok lagu tu, tidak. Dia bergantung kepada keadaan. Tu yang payahnya. Apabila kita berlaku adil, kesan dia tu baik, kesan dia tu baik. Kesan dia tu baik, tidak menimbulkan huru-hara, tidak menimbulkan kekacauan, jadi seimbang masyarakat. Itu hasil keadilan. Kalau tidak adil, dia akan jadi kocak. Walaupun nampak kita melebihkan orang ni, bukan kita tak boleh kata tak adil lah. Sebab adil tu pun kan dari segi bahasanya pun, mana meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Itu makna adil, kena pada tempat dia. Orang ni memerlukan banyak, kita bagi banyak. Orang ni dia kaya dah senang dah, tak payah bagi muka lain. Itu adil dah lah tu. Tidaklah kata adil ni mana duduk di atas belakang, tidak. Tak kena lagu tu. Letak sama setarah belakang, tak kena lagu tu. Mana kalau kita pakai kasut, kaki tu kena dah lah tu, adil dah tu. Tak boleh kata apa-apa dah kasut muka mahal tak atas kepala, tak boleh, tak kena. Letak tak kena di tempat tu tidak adil lagi. Piyah ni walaupun murah setara mana pun tempat letak di atas kepala, orang tidak letak kaki, tak kira mahal murah pun, kedudukan dia tu hak sepatutnya. Gitulah. Lepas tu Nabi SAW pun kata semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia bukan nak kutuk orang tu, nak kata pelik-pelik, tak. Dia teringat kepada Nabi lain. Sebab itulah kita penting tahu sejarah. Kalau kita berat, kita kena tahu orang lain lebih berat lagi. Ini akan menenangkan jiwa kita.
Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia telah diganggu, telah disakiti oleh umat dia lebih lagi daripada ni, daripada aku ni. Ini sikap merendah diri Nabi SAW. Tapi dia sabar, menunjukkan dia sendiri pun kena sabarlah dalam menghadapi orang ramai ni. Payah menghadapi orang ramai ni. Memang payah menghadapi orang ramai. Menjadi pemerintah payah. Diriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakar, dia kata dia pindah, dia junjung biji kurma, daripada kurma kita tu bukan bahasa Arab, kita ambil daripada bahasa Farsi. Cuba tengok kalau dalam kitab ni dia ada tulis khasta kurma, bahasa Farsi. Buah kurma kita kata, bahasa Arab bukan kurma. Bahasa Arab tidak. Banyak bahasa Melayu ni ambil daripada bahasa Farsi juga. Menunjukkan orang mari Islam tempat kita ni asal dia guna bahasa Farsi. Banyak. Kita duduk mengaji Quran bagi datah bagi bawah tu istilah Farsi tu. Orang Arab tak ada guna lagu tu. Bagi datah bagi bawah tak ada. Lepas tu kita kata sudah makan dah, dia sudah tu bahasa Farsi. Bahasa Farsi. Sudah. Banyaklah daripada bahasa Farsi. Nabi SAW bagi bagi kepada Zubair ni, bagi daripada harta mana? Daripada harta faid, harta tul khumus tadi, bagi kepada sahabat-sahabat. Ni sahabat dia hak senada, dia bagi lagi, ada juga lagi bagi. Sejauh mana? Sejauh 2 batu, thulutsai farsakh. 1 farsakh dia 3 batu. 2/3 farsakh makna 2 batu. 1 farsakh dia 3 batu. 2 batu junjung bini. Inilah menjadi dalil kepada setengah-setengah orang perempuan boleh bekerja di luar rumah untuk membantu suami. Untuk membantu suami, perempuan boleh buat kerja. Buat kerja ni berat kalah ni, kita kata junjung ni 2 batu ni. Pergi junjung. Buat kelik mari di rumah. Nabi SAW tak kata apa. Bahkan dulu kita sudah jumpa dah Nabi SAW naik kenderaan, tapi dia jadi serba salah. Nak ajak suruh naik kan bini orang, tidak ajak kan kesian juga orang perempuan, serba salah. Itulah keadaannya. Dalam keadaan susah kita kira cara susah. Tidak kata orang perempuan di mana duduk saja. Itu adalah setengah orang faham lagu tu. Tapi kalau kita tengok dalam hadis-hadis seperti ni, dia buat kerja ni, perempuan boleh buat kerja di luar rumah. Orang kata tak boleh, itu hal dia lah, itu hal dia. Tapi kalau tanya kita ni dalilnya, ni antara dalil. Pakai junjung kerja ni berat lagi daripada kerja-kerja lain. Dan kita tak say maknanya orang Islam, maknanya kemudian ni jadi mundur. Kerana apa? Kerana separuh daripada orang Islam, orang perempuan dia pandai pun ngaji pun tak ada faedah ngaji, akhir sekali tak ada faedah ngaji, tak boleh kerja. Tu tak kena, tak perlu lah kata. Tak ada satu boleh kerja. Nabi SAW tahu dia buat kerja. Lepas tu riwayat ini dia seterusnya, dia kata Nabi SAW berikan tanah kepada Zubair daripada harta Bani Nadir. Bani Nadir ni pokok Yahudi yang dihalau. Daripada Ibnu Umar, bahawa Umar bin Al-Khattab telah menghalau Yahudi dan Nasara daripada bumi Hijaz. Dan Rasulullah SAW bila dia dapat tak boleh ni sikit dah kalau nak kira bab ni, tapi kena berhenti sekat tu lah.